And it goes a little something like Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Alisufah binti Yusof akan menerangkan latihan 7 soalan 1G. Soalan 1G menyuruh kita mendapatkan nilai-nilai dan vektor-vektor eigen bagi matriks A yang berikut. Tentukan sama ada A terperpenjurukan dan berikan sebabnya. Tuliskan D jika A terperpenjurukan. Yang pertama, kita mencari nilai-nilai eigen. Kita akan menolakkan terlebih dahulu matriks A, tolakkan dengan lambda I. Kita akan mendapat satu matriks di sebelah kanan ini. Daripada matriks ini, kita akan mencari penentu. Kita akan dapat negatif lambda kuasa 3 tambah 3 lambda kuasa 2 tolak 2 lambda. Daripada sini, kita akan samakan dengan kosong penentu tersebut. Maka negatif lambda kuasa 3 tambah 3 lambda kuasa 2 tolak 2 lambda sama dengan kosong. Kita faktorkan, kita akan dapat 3 nilai eigen, iaitu lambda 1 sama dengan kosong, lambda 2 sama dengan 1, lambda 3 sama dengan 2. Seterusnya, untuk mencari vektor-vektor eigen, kita akan menggunakan nilai-nilai eigen yang kita dapat tadi, iaitu yang pertama, lambda 1 sama dengan kosong. Kita akan mendarabkan matriks A, darabkan dengan vektor X, samakan dengan lambda, iaitu kosong, darabkan dengan vektor X. Kita akan mendapat 3 persamaan ini. Dan seterusnya kita samakan X3 sama dengan S, di mana S adalah nombor nyata. Kita akan mendapat tahu bahawa X1 sama dengan negatif S, X2 sama dengan negatif S. Sekali lagi, X1 sama dengan negatif S. Kita akan susun seperti ini dan kita akan faktorkan S keluar. Maka kita akan dapat tahu vektor-vektor eigen yang sepadan dengan lambda 1 sama dengan kosong adalah X sama dengan S kurungan negatif 1, negatif 1, 1, di mana S adalah elemen nombor nyata. Seterusnya adalah lambda 2 sama dengan 1, sama seperti lambda 1 sama dengan kosong tadi. Cuma kita gantikan lambda dengan nilai 1. Kita akan mendapat 3 persamaan juga. Kemudian kita samakan X2 sama dengan S, di mana S adalah nombor nyata. Kita akan dapat X3 sama dengan kosong, X3 lagi sekali sama dengan kosong, X1 sama dengan kosong. Kita akan susun di sini. Kita akan faktorkan S, iaitu seterusnya kita akan dapat tahu vektor-vektor eigen yang sepadan dengan lambda 2 sama dengan 1 adalah X sama dengan S kurungan kosong 1 kosong, di mana S adalah elemen nombor nyata. Seterusnya adalah lambda 3 sama dengan 2. Sama juga seperti lambda sebelum ini. Kita gantikan lambda, nilai lambda tersebut dengan 2. Kita akan mendapat 3 persamaan lagi. Kita samakan X3 sama dengan S. S adalah elemen nombor nyata. Maka kita akan dapat X3 sama dengan X1, X3 sama dengan X2, X1 sama dengan X3. Kita akan susun di sini. Dan kita akan faktorkan S, maka kita akan dapat tahu vektor-vektor eigen yang sepadan dengan lambda 3 sama dengan 2 adalah X sama dengan S kurungan 1, 1, 1, di mana S adalah elemen nombor nyata. Seterusnya, di sini berdasarkan teorem 4.6, jika matriks A, N darab N mempunyai N nilai eigen yang berbeza, maka A terperpenjurukan. Berdasarkan matriks A adalah matriks 3 darab 3 yang mempunyai 3 nilai eigen yang berbeza. Maka A terperpenjurukan. Dan ini adalah D kerana A terperpenjurukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Abiatul Ain binti Sa'adun dan saya merupakan wakil kepada kumpulan 7. Saya akan membentangkan tentang latihan 8 soalan 1E. Soalan 1E adalah berdasarkan jawapan latihan yang lepas, tunjukkan jika A terperpenjurukan, gunakan matriks D untuk mendapatkan nilai A kuasa 7. Dan matlamat seterusnya untuk soalan ini adalah tentukan sama ada matriks A tersebut terperpenjurukan ortogon ataupun tidak.
Matriks A yang diberi adalah matriks 3 kali 3 dengan pemasukan seperti yang berikut. Penyelesaian kepada soalan ini adalah pertama sekali, kami telah mencari nilai eigen dan konsep yang kami gunakan untuk mencari nilai eigen ini adalah dengan menggunakan konsep mencari penentu. Untuk soalan ini, kami menggunakan baris 1 dan setelah membuat pengiraan, didapati terdapat nilai eigen untuk terdapat 3 nilai eigen untuk matriks A iaitu negatif 1, 1 dan juga 2. Seterusnya, kami menyelesaikan penyelesaian ini dengan mencari vektor eigen bagi setiap nilai eigen. Metod yang kami gunakan untuk mencari vektor eigen adalah metod yang pertama, iaitu dengan menggunakan persamaan AX sama dengan eigen X. Kami menggunakan metod ini dengan menggantikan nilai eigen yang kami perlukan. Sebagai contoh, kerana kami ingin mencari vektor eigen bagi nilai eigen negatif 1, maka nilai eigen pada persamaan ini kami masukkan negatif 1. Dan X3 kami letakkan sebagai S, di mana S merupakan elemen di dalam nombor nyata. Dan setelah membuat pengiraan, didapati X1 sama dengan negatif 1 per 2S, X2 sama dengan negatif 1 per 2S dan X3 sama dengan S. Maka vektor eigen yang diperoleh bagi nilai eigen negatif 1 adalah S negatif 1 per 2, negatif 1 per 2, 1, di mana S adalah elemen di dalam R. Teknik yang sama juga digunakan untuk mencari vektor eigen bagi nilai eigen yang kedua, iaitu bernilai 1. Masih menggunakan metod pertama, iaitu AX sama dengan nilai eigen X. Gantikan nilai eigen dengan nilai 1 dan X2 dijadikan sebagai S, iaitu elemen di dalam nombor nyata. Maka setelah membuat pengiraan, didapati X3 sama dengan 0 dan X1 sama dengan negatif S. Maka vektor eigen yang diperoleh adalah S negatif 1, 1, 0, di mana S adalah elemen di dalam nombor nyata. Pencarian vektor eigen juga diteruskan untuk mencari vektor eigen bagi nilai eigen yang ketiga, iaitu 2. Masih menggunakan metod yang sama, gantikan nilai eigen kepada nilai 2 dan jadikan X3 sebagai S, di mana S adalah elemen di dalam nombor nyata. Dan didapati X1 sama dengan S, X2 sama dengan S dan X3 sama dengan S. Maka vektor eigen bagi nilai eigen yang ketiga, iaitu 2, adalah XS111, di mana S adalah elemen di dalam R. Seterusnya, menggunakan teorem 4.6, iaitu jika matriks N darab N mempunyai N eigen yang berbeza, maka A terperpenjurukan. Kita dapat tahu bahawa matriks A yang diberikan adalah matriks 3 kali 3, iaitu 3 tersebut adalah nilai N. Maka setelah membuat pengiraan, kita dapati bahawa nilai eigen bagi matriks ini adalah berbeza setiap satunya. Iaitu matriks A mempunyai nilai eigen yang berbeza, 3 nilai eigen yang berbeza, iaitu negatif 1, 1, 2. Maka A adalah terperpenjurukan berdasarkan teorem 4.6. Dan disebabkan A telah terperpenjurukan, maka D dapat dicari. Kami telah membuat matriks D dengan melakukan penyusunan nilai eigen seperti yang berikut. Seterusnya, matriks A kuasa 7 dapat dicari dengan menggunakan persamaan P D kuasa 7 P songsang. Berikut adalah matriks P yang dijana. Matriks P ini telah dijana melalui matriks P ini adalah matriks 3 kali 3 dan telah dijana melalui gabungan asas kepada vektor-vektor eigen, iaitu nilai pemasukan pada lajur 1 di dalam matriks P adalah hasil gabungan asas kepada vektor eigen yang vektor eigen pertama, dan lajur kedua adalah gabungan asas kepada vektor eigen yang kedua, dan begitu juga dengan lajur ketiga dalam matriks P adalah nilai-nilai asas vektor eigen bagi nilai eigen yang ketiga. P songsang pula boleh dicari dengan menggunakan teknik penghapusan Gauss-Jordan, iaitu boleh ditulis sebagai P identity. Ini merupakan langkah-langkah untuk mencari songsangan P, iaitu menggunakan teknik penghapusan Gauss-Jordan ataupun operasi baris permulaan. Ini adalah matriks P dan ini adalah matriks identity. Untuk langkah yang pertama dalam penghapusan Gauss-Jordan,
kita ingin menjadikan nilai pemasukan pada lajur 1 baris 1 menjadikannya nilai pelopor 1. Maka langkah yang boleh dilakukan adalah negatif 2 darab keseluruhan baris 1 pada keseluruhan baris 1 dan ini merupakan nilai matriks yang terbaru. Seterusnya kita ingin menjadikan nilai pada negatif 1/2 iaitu pada pemasukan lajur pertama baris 2 menjadikan nilai dia kosong. Maka langkah operasi yang boleh dilakukan adalah baris 2 tambah 1/2 baris 1 pada keseluruhan baris 2. Seterusnya kita ingin menjadikan nilai 1 pada lajur pertama baris ketiga ingin menjadikan nilainya kosong. Maka kita boleh membuat operasi baris 3 tolak baris 1 pada keseluruhan baris 3. Dan seterusnya kita ingin wujudkan pelopor 1 pada lajur kedua iaitu pada pemasukan pada lajur kedua baris kedua. Maka kita boleh lakukan baris 2 darab dengan 1/2 pada keseluruhan baris 2. Seterusnya kita ingin menjadikan nilai pada lajur kedua baris ketiga ingin menjadikan nilainya kosong. Maka lakukan operasi baris 2 tambah 2 baris 2 pada keseluruhan baris 3. Seterusnya kita ingin menjadikan nilai pada pemasukan lajur ketiga baris 3 ingin wujudkan pelopor 1. Maka kita boleh darabkan dengan 1/3 pada keseluruhan baris 3. Disebabkan kita menggunakan teknik penghapusan Gauss-Jordan, maka nilai pemasukan di atas pelopor 1 perlu dijadikan nilai kosong. Maka kita ingin jadikan nilai negatif 2 pada lajur ketiga baris 1 menjadikan nilainya kosong. Maka boleh lakukan operasi baris 1 tambah 2 baris 3 pada keseluruhan baris 1. Dan akhir sekali ingin jadikan pemasukan yang nilainya 2 iaitu pada baris kedua baris 1 lajur kedua. Kita ingin jadikan nilainya kosong, jadi lakukan operasi baris 1 tolak 2 baris 2. Maka jika kita lihat di sini merupakan identiti dan ini sebenarnya merupakan songsangan P yang telah kita perolehi. Dan songsangan P tersebut adalah seperti yang telah dikeluarkan di sebelah kanan ini, iaitu matriks 3x3 dengan pemasukan seperti yang berikut. Seterusnya, seperti yang telah dikatakan, nilai A kuasa 7 dapat dicari dengan menggunakan P D kuasa 7, P songsang. Gantikan nilai P D kuasa 7 dan P songsang. Dan kami telah menyelesaikan dua matriks pertama terlebih dahulu dengan melakukan hasil pendaraban matriks. Dan seterusnya, setelah memperoleh matriks yang hasil daripada gabungan dua matriks ini, kami darabkan dengan matriks yang ketiga. Dan oleh itu diperoleh A kuasa 7 iaitu nilai pemasukannya adalah 43, 42, 43, 42, 43, 43, 43, 43, 42 iaitu matriks 3x3. Seterusnya, matlamat kedua soalan ini adalah menentukan sama ada A tersebut terperpenjurukan ortogon atau tidak. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita boleh rujuk kepada teorem 4.7 yang mengatakan bahawa A akan terperpenjuru ortogon jika dan hanya jika matriks A adalah simetrik. Kita boleh tunjukkan bahawa matriks A ini adalah simetrik jika nilai pemasukan pada matriks A sama dengan nilai pemasukan pada A ubah duduk. Dan jika kita lihat kedua-dua nilai A dan matriks A ubah duduk ini adalah sama, maka kita boleh katakan matriks A ini adalah sebagai matriks yang simetrik. Teorem 4.7 ini akasnya juga adalah benar. Maka menggunakan akas teorem 4.7 iaitu jika matriks A simetrik maka A adalah terperpenjurukan ortogon. Maka dapat dikatakan bahawa A iaitu matriks dengan pemasukan seperti berikut terperpenjurukan ortogon. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Ahmad Akmaludin Basni dan saya adalah wakil kumpulan 7 akan membentangkan latihan 9 soalan 1I. Di mana soalannya, pertimbangkan penjemaan linear berikut, tentukan sama ada penjemaan linear atau tidak. Lepas tu, jika penjemaan linear dapatkan inti dan julat, dan tentukan penjemaan linear adalah 1 ke 1 atau tidak. Untuk 1I, penjemaannya adalah T6 T5 dan T5 T6. Untuk T5 T6, ia tidak tertarif kerana kodomen T5 tidak sama dengan domen T5 iaitu mempunyai ruang vektor yang berbeza, maka ia tidak tertarif. Bagi T6 T5 pula, kodomen T5 adalah sama dengan domen T6, maka ia tertarif. Seterusnya,
Untuk membuktikan T6 T5 adalah suatu penjemaan linear, kita perlu membuktikan dua exam, iaitu exam 1 dan exam 2. Untuk T6 T5, andaikan UV adalah matriks 2x2, di mana U dengan pemasukan A, B, C, D dan V pemasukan E, F, G, H. Di akhirnya kita dapati T6 T5U tambah V adalah sama dengan T6 T5U tambah T6 T5V. Maka exam 1 dipenuhi untuk T6 T5, untuk gubahan T6 T5. Untuk exam 2 pula, andaikan U suatu matriks A, B, C, D dengan K adalah suatu skala, maka di akhir gubahan, di akhir penjemaan, kita dapat lihat T6 T5KU adalah bersamaan dengan K T6 T5U. Maka exam 2 juga dipenuhi. Oleh kerana exam 1 dan exam 2 dipenuhi, maka T6 T5 adalah suatu penjemaan linear. Untuk soalan 2, kita perlu mencari inti dan julat T6 dan T5. Andaikan U suatu A, B, C, D, iaitu U suatu matriks 2x2 dan T6 T5U iaitu T6 T5 A, B, C, D bersamaan sifar, maka setelah penjemaan kita dapat lihat A tambah B tambah D bersamaan sifar. Maka inti bagi T6 T5 adalah sebarang matriks A, B, C, D, di mana A, B, C, D adalah nombor nyata dengan syarat A adalah bersamaan negatif B tolak D. Maka itu untuk inti T6 T5. Untuk julat T6 T5, andaikan X adalah unsur julat T6 T5, maka wujud A, B, C, D dalam matriks 2x2 sehingga kan T6 T5 A, B, C, D bersamaan X. Oleh kerana A tambah B tambah D adalah X dan A, B, D adalah nombor nyata, maka X juga adalah nombor nyata. Maka julat T6 T5 adalah sebarang nombor nyata, iaitu julat T6 T5 adalah semua nombor nyata. Untuk membuktikan penjemaan linear T6 T5 1:1 atau tidak, penjemaan T6 T5 bukan 1:1. Untuk membuktikan dia bukan 1:1, kita andaikan U dan V suatu matriks berbeza dengan U pemasukan 5283 dan V pemasukan 7390. Setelah penjemaan T6 T5, kita dapat lihat kedua T6 T5U dan T6 T5V adalah sama, iaitu 10. Tetapi matriks U dan V itu sendiri berbeza, maka dapat disimpulkan bahawa T6 T5 bukan penjemaan 1:1. Sekian daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Waki daripada kumpulan 7 akan membentang latihan 10.1E. Soalan 1 adalah seperti yang berikut. Dan E adalah T5 sama dengan gubahan T1 dan T2 di mana Q sama dengan 1110. T1 sama dengan R² memeta kepada R², T1YX sama dengan XY dan T2 sama dengan R memeta kepada R², T2X sama dengan X2X. Soalan yang pertama adalah dapatkan matriks piawai T5. T5 di sini adalah T5X sama dengan 2XX. Dengan menggunakan asas piawai BR iaitu BV sama dengan 1 dan BR² iaitu BW sama dengan 1001, TX sama dengan 2XX, maka matriks piawai yang kita perolehi adalah 21. Untuk soalan yang kedua, jika penjemaan 1:1, cari penjemaan songsangan T5. Jadi perkara pertama yang perlu kita lakukan di sini adalah menunjukkan bahawa T5 adalah penjemaan 1:1. Jadi dengan menggunakan takrifan T5U sama dengan T5V, kita perolehi 2U1 sama dengan 2V1, U1 sama dengan V1 dan juga U1 sama dengan V1. Maka kita dapat tunjukkan bahawa T5 adalah satu penjemaan 1:1. Selepas menunjukkan bahawa T5 adalah 1:1, maka songsangan T5 wujud. Jadi di sini andaikan AB dalam R², maka XY sama dengan AB, Y sama dengan 2X dan A sama dengan 2B. Maka songsangan T5 yang kita peroleh adalah 2B, B sama dengan B. Untuk soalan yang ketiga, dapatkan matriks penjemaan T5 BVQ. R iaitu BV sama dengan 1, R² iaitu Q sama dengan 1110 yang telah diberikan oleh soalan. Jadi T1 sama dengan 21 sama dengan 111 tambah 110. Jadi T5 BVQ yang kita perolehi adalah 11.
Untuk soalan yang terakhir, bagi pemerpati linear, dapatkan matriks penjemaah T5QBW dan T5QQ. Di sini, memandangkan V tidak sama dengan W iaitu R tak sama dengan R², maka penjemahan ini bukan satu pengoperasi linear. Maka di sini dapat dinyatakan bahawa T5QBW dan T5QQ tidak tertakrif. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurin Zazdina binti Abdul Kahar, wakil daripada kumpulan 7, ingin membentangkan latihan 11 soalan 3E. Bagi soalan 3, diberi hasil darab terka dalam vektor U dan V iaitu V dipetakan kepada R dan set asas bagi V yang dinamakan Q, iaitu V adalah suatu ruang hasil darab terka dalam. Bagi satu Roman, tunjukkan bahawa Q bukan asas berortogon bagi V. Bagi dua Roman, dapatkan asas berortogon bagi V menggunakan proses Gram-Schmidt ke atas Q. Dan bagi tiga Roman, dapatkan asas ortonormal bagi V dari set Q. Bagi 3E, diberi hasil darab terka dalam vektor U dan V iaitu polinomial berdarjah 2 dipetakan kepada R, di mana hasil darab terka dalam vektor U dan V ditakrifkan seperti berikut. Dan asas Q diberikan seperti berikut. Bagi satu Roman, tunjukkan bahawa Q bukan asas berortogon bagi V. Jadi kita andaikan vektor P1 sama dengan 1 tambah X tambah X², vektor P2 sama dengan 3 tambah 4X tambah 2X², vektor P3 sama dengan 5 tambah X², di mana vektor P1, P2, P3 adalah asas di dalam Q. Jadi, kita dapatkan asas piawai bagi vektor P1, P2, P3, iaitu asas bagi vektor P1 adalah sama dengan 1, 1, 1, iaitu kita dapat daripada sini. Dan asas bagi vektor P2 adalah sama dengan 3, 4, 2. Dan asas bagi vektor P3 adalah sama dengan 5, 0, 1. Berdasarkan takrif ortogon, suatu vektor U dan V dalam hasil darab terka dalam V berortogon jika dan hanya jika hasil darab terka dalam vektor U dan V sama dengan kosong. Jadi di sini kita perlu buktikan bahawa hasil darab terka dalam vektor P1, P2, vektor P1, P3 dan vektor P2, P3 tak sama dengan kosong. Jadi kita lakukan pengiraan terhadap hasil darab terka dalam bagi semua pasangan ini dan mengikut asas yang telah diperoleh tadi, dan hasilnya kita akan dapat sama dengan 9, 6 dan 17, di mana semua hasil darab terka dalam bagi pasangan ini adalah tak sama dengan kosong. Jadi kita dapat simpulkan bahawa Q adalah bukan asas berortogon bagi V. Dua Roman, dapatkan asas berortogon bagi V menggunakan proses Gram-Schmidt ke atas Q. Jadi kita andaikan vektor P1, P2, P3 adalah satu asas bagi ruang hasil darab terka dalam teringga V. Bagi vektor B1 kita dapatkan dengan menyamakan dengan vektor P1 saja, iaitu 1, 1, 1. Dan bagi vektor V2 adalah sama dengan vektor P2 tolak hasil darab terka dalam vektor P2 dan vektor B1 dibahagikan dengan norma vektor B1 kuasa 2 dan didarabkan dengan vektor B1. Di sini adalah cara untuk kita dapatkan norma bagi vektor B1 kuasa 2 dan daripada sini kita akan dapat sama dengan 3. Kita hanya gantikan pengiraan tersebut ke dalam formula ini dan kita akan dapat V2 sama dengan 0, 1, -1. Bagi vektor V3 adalah sama dengan vektor P3 tolak hasil darab terka dalam vektor P3 dan V1 dibahagikan dengan norma vektor V1 kuasa 2 dan didarabkan dengan vektor V1 tolak vektor P3, hasil darab vektor P3 dan V2 dibahagikan dengan norma vektor V2 kuasa 2 dan didarabkan dengan vektor V2. Jadi di sini adalah cara untuk kita dapatkan norma bagi vektor V2 kuasa 2 iaitu sama dengan 2. Dan sama juga kita hanya masukkan
penyeraan penggantian mengikut formula tersebut, dan kita akan dapat hasil bagi V3 adalah sama dengan 3 negatif 3 per 2 negatif 3 per 2. Jadi, asas ortogon bagi V adalah sama dengan V1, V2, V3, iaitu V1 sama dengan 1, 1, 1, V2 sama dengan 0, 1, negatif 1, V3 sama dengan 3, negatif 3 per 2, negatif 3 per 2. Bagi 3 Roman, dapatkan asas ortonormal bagi V dari set Q. Jadi, kita perlu menormalkan asas ortogon yang kita peroleh dalam 2 Roman tadi untuk mendapatkan asas ortonormal. Asas ortogon yang diperoleh dalam 2 Roman tadi adalah seperti berikut, iaitu V1, V2 dan V3. Mula kita perlu dapatkan norma untuk setiap vektor tersebut, iaitu norma bagi vektor V1, norma bagi vektor V2 dan norma bagi vektor V3. Dan kita akan dapat sama dengan vektor V1 sama dengan punca kuasa 3, vektor V2 sama dengan punca kuasa 2, norma bagi vektor V3 sama dengan 3 punca kuasa 6 per 2. Seterusnya, untuk dapatkan asas ortonormal, kita perlu membahagikan asas ortogon dengan norma masing-masing, iaitu asas ortogon V1 adalah sama dengan 1, 1, 1 dan dibahagikan dengan normanya, iaitu punca kuasa 3, dan kita akan dapat sama dengan 1 per punca kuasa 3, 1 per punca kuasa 3, 1 per punca kuasa 3. Bagi vektor V2, asas ortogonnya adalah sama dengan 0, 1, negatif 1 dan dibahagikan dengan norma vektor V2, iaitu punca kuasa 2, dan hasilnya kita akan dapat sama dengan 0, 1 per punca kuasa 2, negatif 1 per punca kuasa 2. Bagi vektor V3 pula, asas ortogonnya adalah sama dengan 3, negatif 3 per 2, negatif 3 per 2 dan dibahagikan dengan normanya, iaitu 3 punca kuasa 6 per 2, dan hasil akhir kita akan dapat sama dengan 2 per punca kuasa 6, negatif 1 per punca kuasa 6, negatif 1 per punca kuasa 6. Maka asas ortonormal bagi V dari set Q adalah sama dengan Q1, Q2, Q3, iaitu Q1 sama dengan 1 per punca kuasa 3, 1 per punca kuasa 3, 1 per punca kuasa 3. Q2 adalah sama dengan 0, 1 per punca kuasa 2, negatif 1 per punca kuasa 2. Dan Q3 adalah sama dengan 2 per punca kuasa 6, negatif 1 per punca kuasa 6, negatif 1 per punca kuasa 6. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.